Assalamualaikum dan salam sejahtera. 308 kilang daripada 6,000 buah kilang yang berada dalam kawasan pentadbiran Majlis Pembandaran Selayang MPS dikenal pasti beroperasi secara haram. Pengarah Jabatan Korporat Majlis Pembandaran Selayang Muhammad Zain Masoud bagaimanapun berkata daripada jumlah itu 50 buah kilang sudah menjalani proses pemutihan. Kita nak mereka mendapat kelulusan perniagaan, kemudian kelulusan daripada Jabatan Bangunan untuk memastikan apa yang mereka buat ini mengikut kita punya keperluan dan juga dari segi keselamatan kepada pemilik kilang ni. Selain lesen dan kebenaran MPS, pengusaha kilang juga perlu mendapat kelulusan untuk beroperasi daripada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan agensi lain yang berkaitan. Beliau juga berkata pihak yang ingkar akan berdepan tindakan undang-undang termasuk kilang diroboh dan disita. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memperlawa orang awam berkerayakan untuk menyumbang idea dalam penulisan khutbah secara dalam talian pertama di Malaysia. Sistem penulisan khutbah dalam talian atau dikenali Evo Khutbah itu dilancarkan sebagai pembimbing bagi membantu penulis khutbah menghasilkan karya dan citra agama Islam untuk tempoh bacaan 15 minit. Menurut pengarah JAIS Muhammad Shah Zihan Ahmad, sistem ini yang berperanan sebagai garis panduan penulisan khutbah akan diperhalusi Jawatan Kuasa Khutbah Negeri Selangor tanpa mengubah susunan fakta, bahasa, jalan cerita dan plot penceritaan peribadi penulis asal. Evo Khutbah adalah satu enjin yang akan membantu dan mempermudahkan penulisan khutbah sebab dia menggunakan pertama sistem ascending dan sistem ascending. Banyak mana pun idea yang mahu disampaikan, sistem ini akan mengawal. Sebab itu khutbah yang akan dihantar kepada kita hanya khutbah-khutbah yang telah ditentukan jumlah perkataannya. Dan jumlah perkataan 1,400 itu sudah diandaikan dan disemak banyak kali hanya sekitar 12 minit. Jelas beliau, dengan adanya sistem ini, pemilihan dan penerbitan teks khutbah lengkap dapat dilaksana dengan lebih pantas dan sistematik. Bagi penulisan khutbah yang lulus untuk dibacakan, penulis akan menerima insentif bernilai RM400 bagi teks khutbah Jumaat dan RM600 bagi penulisan teks khutbah Hari Raya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan sistem penulisan khutbah dalam talian di Shah Alam. Kelayakan asas sebagai penulis khutbah adalah terbuka kepada individu beragama Islam, lelaki dan perempuan, warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Selepas memulakan perniagaan kecil-kecilan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu, 3 kenalan sepakat membuka kedai menjual ikan segar dengan konsep dari laut terus ke rumah. Mereka turut menawarkan harga serendah RM1 sekilogram sebagai tarikan utama pelanggan. Laporan Ashraf Zuhairi. Izzah Nordin yang mengetuai perniagaan tersebut sambutan menggalakkan daripada pelanggan. Sejak memulakan perniagaan membuatkan dia bersama 2 rakan lain bertekad untuk membuka kedai meski maklum akan risiko kerugian kerana negara masih berdepan penularan COVID-19. Masa PKP dia orang ada buat kod ikan lah sekitar Kuala Selangor dan Lembah Kelang. Sebab sebelum tu kita ambil ikan kawasan Kuala Selangor je. Jadi sekarang kita tengok PKP masih lanjut, permintaan ikan pun semakin meningkat. Katanya jualan ikan serendah RM1 sekilogram dibuat menerusi konsep happy hour selaras niatnya untuk membantu pelanggan. Baik, ketika PKP baru-baru ini mereka memberikan penghantaran barang-barang basah ini, termasuklah ikan yang anda lihat di sini dari rumah ke rumah, dan juga sambil-sambil itu mereka juga turut mengamalkan berniaga sambil beramal dengan menawarkan harga
ikan serendah RM1 sekilogram pada waktu-waktu dan juga jenis-jenis ikan yang tertentu. Laporan Ashraf Zuhairi untuk Berita RTM. Sekian sahaja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Baik.